Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamimil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita sehingga kita dapat hadir ke majlis ilmu kita pada pagi ini, ya. Jadi semua sihat lah, alhamdulillah. Cuma kehadiran tu tak apa ni, ada yang ke tepi klinik dulu pagi ni, mungkin ada urusan masing-masing. Kita doakan semuanya dipermudahkan insya-Allah, ya. Baik. Kita masih lagi membicarakan tentang keperluan atau tidak perlu menyebut mahar di dalam akad nikah, ya, yang disebut dalam istilah fiqh sebagai tafwidun nikah, ya. Tafwidun nikah maknanya kalau tak sebut perkataan mahar di dalam akad nikah, adakah sah nikah tersebut? Jawabnya sah, okey. Namun demikian kalau sebut sunat menurut pandangan mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Kalau tak sebut dikira makruh. Cuma ada keadaan tertentu yang orang tak nak sebut. Biasanya atas permintaan daripada pasangan perempuan atau pengantin perempuan. Ayah tak payah sebutlah mahar ni berapa-berapa, biar je lah. Jadi tak sebut. Bila tak sebut tuan-tuan, maka ulama bahas tajuk ni yang kita duk bicara ni. Daripada minggu lepas kita bincang keperluan dia tak mau sebut tu, dia ada alasan dia lah. Okey, ada alasan dia. Cuma ulama jadikan garis panduan yang kita sambung pada pagi ini, garis panduan supaya kita tidak boleh lari daripada konsep asal perkahwinan. Kerana sebenarnya sebut tak sebut, tang bagi wajib bagi, tu je. Cuma nilai itu sama ada ditentukan oleh pihak lelaki ataupun qadhi. So kita akan lihat dengan detail kejap lagi lah. Ini saya nak ulas ataupun kita kata ulang kaji lah minggu lepas punya. Takut-takut lupa. Sebab apa lupa? Sebab semua dah menikah. Jadi tak perlu nak fikir sangat. Hanya saja kok-kok lah untuk anak, untuk anak dara kita, untuk menantu kita, mungkin kita terfikir bab ni, kemungkinan. Sebab kadang-kadang mungkin nilai tu terlalu tinggi, tak nak sebut lah. Atau mungkin terlalu rendah, tak nak sebut. Tapi kita dah cerita minggu lepas, dia ada nilai yang ditetapkan. Tak boleh lebih 10 dirham dan tak boleh lebih 500 dirham. Duit zaman tu lah. Okay, duit zaman tu. Jadi clear bab yang minggu lepas. Okey. Muka surat 155. Kita bersilap, kita sambung lagi. Saya ulang balik nah, kita ambil daripada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey.
Baris ke-8, baris ke-9. Dia mulangan dan apabila tu. Ya, kita ulang satu baris, dua baris daripada atas yang kita berhenti hari tu. Dan apabila jumpa nah? Pasal je kitab lama ni lagu ni lah. Dia kena tengok bagi semua, tengok jumpa baru ni. Sebab ada tengah duk cari muka surat. Sebab jauh lama maklum nak cari huruf tu payah. Dan apabila alif pa ba ya lam. Kalau jawi moden alif pa alif ba ya lam alif. Lam alif tu jawi moden. Kan baru ni kan kursus jawi. Pen tak ada boleh saya ajak. Ni jawi lama apabila alif pa ba ya lam. Kalau jawi baru alif pa alif ba ya lam alif. Mudah baca lah, mudah baca. Jawi baru mudah baca. Tak semua diikut. Dia gini, kalau kata pinjaman bahasa Arab yang telah lazim dalam bahasa Melayu, dia eja ikut bunyi Melayu lah. Tetapi kalau tak lazim atau sudah kekal lama, maka dia eja ikut Arab. Macam huruf Arabnya ha, ra, waw, fa, maka jawi pun ikut sama Arab. Sebab telah terdapat kurang lebih 2000 patah perkataan bahasa Arab yang kita pinjam, yang Melayu pinjam. Okey, jadi tajuk subjek bahasa Melayu pula ni. Okey, tadi alif pa ba ya lam. Apabila jawi lama, jawi baru, dia jadi lagu tu. Alif pa alif ba ya lam alif. Buat apa dia bunyi ya? Dia tak bagi berdiri rupanya. Tu ya. Dia kata hang mengajak duduk. Tadah kitab, jangan duduk berdiri. Pada muka. Berdiri aku bunyi. Berdiri aku bunyi. Pandai orang yang set up ni ya. Jadi terpaksa duduk lah. Okey, tu jawi baru, tu jawi lama, tu jawi lama, ni jawi baru. Jawi baru dia ikut konsonan rumi kebanyakannya, kecuali yang tertentu lah, hukum-hukum tertentu. Panjang cerita jawi ni sebab dia satu semester belajar. Okey. Sambung dan apabila nah. Dan apabila sah tafwid wajib mahar padanya. Ingat, walaupun sah tafwid, saya tak pasal sebab apa. Okey, sila masuk. Okey. Walaupun sah tafwidun nikah, sah akad nikah tanpa sebut mahar, okey, tapi di sudut wajib mahar mesti ada. Maksudnya mahar tu tetap kena bagi juga, cuma tak sebut dalam akad nikah. Okey, jadi bila tak sebut dalam akad nikah, ulama memperincikan. Dia kata sah tafwid wajib mahar padanya dengan salah suatu daripada 3 perkara berikut. Tu dia. Maknanya boleh hang tak mau sebut, tapi kena ikut kriteria ni. Dia ada 3 yang akan kita tengok pagi ni lah. 3. Ikut kriteria ni ataupun kita katakan panduan ni, baru boleh hang tak sebut. Kalau tak boleh ikut, jangan, maksudnya kena sebutlah. Begitu. Okey, dan iaitu bahawa difardu oleh suami akan mahar atas dirinya. Okey, saya ulang balik bacaan dia. Dan iaitu bahawa difardu oleh suami akan mahar atas dirinya. Tak mau sebut tak apa, tapi suami tu dia kena ambil tanggungjawab. Kok mana pun mahar ni wajib aku kena bagi kat bini aku. Hampa tak mahu sebut tak apa, tapi suami kena wajibkan. Tu fardu wa fardu.
wajibkan atas diriku, kata suami, untuk aku bagi mahar dekat bini aku. Tak sebut tak apa, tapi mahar tetap kena bagi. Jadi ikut laki lah nak bagi apa. Dia kata sini ya. Dan redha isteri dengan barang yang difardukan dia itu. Maknanya isteri kena redha lah, dah setuju tak mau sebut mahar. Sebab biasanya tak mau sebut mahar ini permintaan isteri, biasanya lah, okey, atas sebab-sebab tertentu tak mau sebut. Tapi bagi pihak suami tak sebut tak apa, tapi aku kena bagi kak. Cuma nilai berapa tu kita akan tengok kejap lagi, berapa kadar. Kalau tak tahu berapa, dia ada kadarnya. Kita cerita minggu lepas, mungkin malu nak sebut sebab mahalnya helikopter sebiji. Malu nak sebut. Ataupun mungkin juru nikah pun susah nak menyebut dengan isi kahwinnya helikopter sebiji. Jadi tak payah sebutlah kata sebab benda ni mahal. Mungkin contoh zaman lah, tu kan kita nak buat contoh zaman dulu kan. Jadi begitu. Baik, dia kata dan redha isteri dengan barang yang difardukan dia. Jadi bini tadi redha, terimalah apa saja husband nak bagi, maka isteri terima. Jika kurang daripada mahar misil sekalipun, maknanya jika dia bagi tu, suami kata aku kok mana pun aku duit tak ada, aku nak kena bagi juga, walaupun jumlah tu kurang daripada mahar misil, iaitu mahar yang dilihat kepada kakak atau adik atau saudara perempuan kepada pasangan pengantin perempuan tadi. Maknanya kalau kak dia 500 mahar, adik dia mungkin 550, tiba-tiba mai tangan dia ni laki boleh bagi 400 atau 350, maka bini kena redha. Sebab tak mau sebut, tu ulama letak syarat tu. Dah tak mau sebut, aku nak terimalah berapa laki hang bagi. Jadi 300 lah. Dia begitu. Ya. Atau bertangguh. Maknanya laki dia hanya boleh bagi kemudian lepas akad nikah bagai semua, memang dah tidur semua. Bahkan saya cerita minggu lepas kisah seorang sahabat Nabi yang teringat bahawa dia tak bagi lagi mahar kat bini dia, bila dah sampai ke ujung usia nak meninggal dah baru teringat. Ini kisah sejarah dalam zaman Nabi. Ya, lalu bila dia teringat tu, ketika dia sakit, maka dia panggil isteri, dia panggil nak, dia kata dulu aku menikah dengan hang, aku ada nak bagi mahar tapi tertangguh, lupa, lalai aku ada tanah satu daerah, hang ambil lah tanah tu, hang pergi jual, jadikan duit jualan itu sebagai mahar hang. Dah ada anak cucu belakang dah ni, maka isinya menjual tanah itu dengan kadar 100,000 duit ketika itu. Maksudnya mungkin mahal lah, kira tanah KL lah kot, Kampung Baru lah kot, lebih kurang dia dapat. So bini dia tak ambil, kena jual sebab nak ambil duit sebagai mahar. Dia nilai ambil. Jadi rezeki lah bini dia tu kan. Makanya kemungkinan besar hikmahnya di sini, kalau di awal perkahwinan mungkin tanah tu mungkin harga tak seberapa, dah menikah 45-60 tahun, harga mungkin naik supaya kita lah ni ya. Mana ada harga barang tanah makin turun, tak ada. Yang makin turun rasanya tak ada kot noh. Kereta kereta turun, hak lain semua naik. Turun pun bila trade-in, beli baru mahal ke? Maksud nilai ya, dunia hari ini. Maka dengan sebab itu dia kata tertangguh pun isi kena redha. Cuma timbul persoalan, mahar itu adalah pasport atau lesen untuk menghalalkan persetubuhan. Suami nak tidur dengan bini tadi, jadi bila tak sebut tuan-tuan, dia boleh tidur dulu sebab dah tak sebut.
Bila tak sebut, boleh dianjakkan tangguh. Bayar kena bayar. Cuma dia kata bertangguh atau bertangguh. Kalau dia bagi awal lagi baguslah. Cerita supaya sahabat Nabi tadilah. Sebab dia tak terlupa, annasu la yakhlu anil khata'i wa nisyani. Manusia ini tak pernah sunyi daripada salah dan lupa. Berlaku pada saya tuan-tuan hayat baru ni. Pi kuliah subuh di Surau Harmonis Taman Seri Gombak. Duk kuliah seumur-seumur tuan-tuan, kitab tak pernah tinggal bawa. Sampai parking sana baru tak tahu kitab tak bawa. Sebab 4.30 dah bangun KL tuan-tuan, mana boleh pergi ni. 4.30 bangun, 4.45, 4.50 dah gerak tolak dah. Sebab dia perjalanan sejam 45 minit. Sampai parking baru perasan yang aku tak bawa kitab. Kebetulan tajuk Tribun Nabawi, jadi saya dah hafal semua modul dan semua silibus dalam kepala saya dah. Hanya tanya mereka tajuk apa minggu lepas, jadi kita dah boleh buat dah. Alhamdulillah selesai perjalanan tu cerita. Cumanya cerita lupa tu lah. Dalam keadaan kita beringat, kadang-kadang kita boleh lupa. Dah lah kitab lupa, serban saya lupa, jubah tak pakai kain pelekat, pakai baju ni. Jadi cerita semua tuan-tuan. Jadi kerja semua hayat baru ni. Tak tahulah pasal apa, dia lupa. Sedangkan malam tu dah ready dah. Tu nak kata cerita terlupa. Sopa kita lah. Kadang kunci kereta tu puas cari. Kadang lah poket kiri, carilah kanan. Cari, dia tak perasan duk sebelah poket kiri. Kalau Tuhan nak uji kita, nak test kita, lupa dia bukan kira umur tuan-tuan. Hak tua sama telah lah ni, hak muda-muda. Sama ni cerita lupa. Supaya mahal tadi. Allah nak bagi takdirkan lupa untuk jadikan kisah kepada kita, untuk ambil pengajaran sebenarnya. Itu tujuannya. Lupa tu ada hikmah di sebaliknya. Supaya kita beringat bahawa pergi mana-mana kena ada kitab. Itu kes saya lah. Bukan first time ceramah mengajak merata, tapi nak buat guna dia lupa. Sopalah kita sahabat Nabi tadi. Baik, jadi dia kata misil atau bertangguh atau lain daripada belanja negeri, atau lain daripada belanja negeri, maksudnya suami tadi mahar tadi, katalah dia tak mampu nak bagi mahar misil, dia tak mampu benda lain, dia hanya mampu benda yang tidak ada dalam negeri tu, tak ditawarkan. Contoh begini ya. Kita kata kita di Selangor mahal 350 contoh. Jadi suami ni duit pun tak ada. Mungkin mustahil kot lain nak kahwin duit tak ada, tapi andaian apa pun tak ada. Dan tengok negeri lain, dia ni katalah dia duduk di Selangor, dia orang Kedah contohnya saya. Jadi dia tengok apa yang ada di Kedah yang tak ada di Selangor, yang dia boleh miliki, dan benda itu ada manfaat, lalu diberikan kepada wanita tadi sebagai mahar. Itu kebolehan, boleh. Kalau adalah law ni mungkin tak berlaku kan. Sebab zaman law ni kalau hang tak ada duit, sorry lah, hang bujang sampai ketua. Ataupun buat pinjaman, anak 5 orang tak habis bayar ada tuan-tuan. Sungguh kawan saya pensyarah usia-usia ni lah, sebab nak kahwinkan anak dia, pinjam duit buat kenuri, memang duit tak ada. Pinjam kawan nak buat kenuri, niat pihak perempuan ni, pinjam duit nak buat kenuri, 5 tahun tak habis bayar ni. Tu cerita bapak. Tambah kalau hak anak nak kahwin, tu saya kata kat anak saya tu, abang kalau abang tak kumpul duit betul-betul zaman lah ni, nak menikah bukan sekupang dua, nilainya tinggi. Ni bulan 8 lagi naik barang 20%. Bulan 8 ni akan naik 20%. Kos barang runcit, kos barang mentah. Pencen tak naik-naik, orang pencen lah, tapi masih dapat duit. Tapi kita kesian pada mereka yang bekerja gaji hari, yang bekerja yang sendiri, akan terasa tuan-tuan.
Mau tak mau kita terpaksa hadapi kenaikan. Bila satu benda naik, dia akan naik lagi banyak. Inilah. Semalam saya makan nasi Arab di Ar-Rayyan. Setakat ni di Cyberjaya saya pilih Ar-Rayyan yang terbaik. Sabak nombor 4, nombor 5. Saya bawa anak saya yang Jordan pun, dia kata ni the best bah. Dia duk rasa makan Arab banyak. Tapi tengok portion semalam, nasi okey, harga maintain, ayam macam kecil sikit. Kambing pun dah dia dah mula kurangkan portion lauk tu. Harga dia maintain. So kita faham kenaikan. Cuma nak jaga dia tak nak lebih harga pada mix combo, dia RM80 je. Dia RM80, tapi tak puas hatilah makan. Memang terik perut, bunyak perut sokin. Dia boleh buh, dia tak ada masalah. Jenis saya ni, dia lagu tu. Jadinya saya tengok portion makin kurang. Sup pun hadut pekat dah mula cayak. Nampak tak? Harga tak turun, cuma dia terpaksa kurangkan benda lain. Jadi bila kurangkan benda lain, kesedapan dah mula berkurang. Di sudut sup tu lah. Bunyak sup tu free, so kita tak kisahlah. Nampak tak? Ni ekonomi kan hari ni. Jadi kita kena bertabah lah, nak buat macam mana? Lagi tak mati, kena hadapi. Tu je. Okey. Jadi bertangguh atau lain daripada belanja negeri, atau difardukan dia oleh hakim atas suami jika tertegah suami daripada memfardukan. Maknanya suami tadi tak reti nak letak berapa aku nak bagi kat bini aku ni, kan? Duk fikir punya fikir, tanya orang pun tak reti, lah qadi buat hukuman, buat keputusan. Qadi yang putuskan berapa mahar yang hang patut bagi kat bini hang nak nikah, sebab tak mau sebut dalam akad. Jadi kena lalui proses tu. So saya rasa leceh, tak leceh. Makna kena pengadap jumpa qadi bagai semua. Lalas sebutlah mudah. Sunat pun dapat. Okay? Tapi sebab ni perbahasan, kita bicaralah, kita tengok. Atau berbantah keduanya pada qadar yang hendak difardukan dia. Duk bertekak, berapa nak bagi ni? Tak selesai masalah sampai jumpa qadi. Ni kes berat lah. Takkanlah nilai 350-400 kita duk tekak nak bagi berapa. Ni mungkin jenis tak hidung masin Haji Bakhil. Dia mengira cikgu muni mai tak apa 1000 bagi derma sekarang. Orang lain mai minta derma RM50 pun tak bagi. Ni mungkin jenis Haji Bakhil. Dia mengira semua. Nah, tuan-tuan, bila kitab cerita ni bermaksud ianya berlaku dalam masyarakat kita. Golongan-golongan manusia yang seperti ini, tak semua seorang dua yang jenis mengira. Sikit-sikit dia kira. Dia nak menikah pun dia kira. Ni payah. Tu saya kata, bila pening-pening qadi ambil alih. Duk tekak, duk tegah, duk bertegak lidah, tak tahu nak bagi berapa, adalah qadi ambil alih. Hakim buat keputusan. Payah sangat. Tarikh nak nikah dah dekat dah. Tapi nilai mahar tak tahu apa nak bagi. Duk tekak. Okey? Jadi hakim akan buat keputusan. Atau berbantah keduanya pada qadar yang hendak difardukan dia, maka difardu oleh hakim akan mahar misil yang tunai lagi dengan belanja negeri. Ambil pada muka. Duk bertekak selesai, lala hakim kata, lah ni mahar ikut kak bini hang dan juga belanja negeri. Macam kita lah, mahar dan belanja perkahwinan. Hakim putuskan pada muka dia. Maksudnya mahar pun kena bayar, hantaran pun kena bayar. Belanja lah kan. Hakim yang putuskan berapa. Kalau mahar misil, kalau kak dia dulu menikah, mahar 400 dan belanja 5,000, sama. Dah ada bertekak sangat. Dia tak mau sebut dalam mahar, dalam akad nikah. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, inna dina yusrun. Nabi sebut agama itu mudah, bukan menyusahkan. Yusrun, mudah. Okay? Bila mudah, yasiru, pemudahlah kamu. Yang mempayahkan tu kita sendiri. Mungkin dengan sebab hawa nafsu, godaan syaitan,
Jadi benda hak senang jadi payah. Sopa kita kata nikah, dia ada rukun lengkap semua, sah. Yang memayahkan kadang-kadang adat. Kena ada bunga telok, kena ada sirih junjung, dah kena ada hal macam tu. Jadi adat yang memayahkan. Jadi kita kena tengok semula dalam konteks harga barang naik. Tak payah kok sirih nak cari sirih pun payah lah ni. Kecuali di kampung. Bunga telok pun naik harga. Nak ambil telok daripada India, faham je lah. Orang terkejut, semua warna putih. Putih, pahal telok warna putih. Memang telok di belah sana warna putih. Tentang Turki pun memang dia pakai telok warna putih. Tak tahu dia kata telok itik bukan, memang telok ayam, spesies yang warna putih. Nah, so kadang-kadang adat tu memayahkan. Wallahualam ikut kita lah nah. Sebab kadang-kadang kita pun terikat dengan orang tua kita. Macam contohnya ada mak ayah kan. Ikut kita mudah lah, aku mengajar Ustaz Syedan, sipu-sipu cukup ni. Main mak ayah kita hayang tak boleh. Keturunan kita tak buat lagu ni. Kita pun terpaksa ikut. Cucu pula cucu tunggal seorang. Kawan tu buat grabnya, jenuh. Sian kat dia. Yang kena tengok. Yang menanggung beban yang nak kahwin tu sebab duit dia. Dah duk kumpul sehari 80, 90. Syok buat grab tak payah pancit. Allah pula rantai motor putus pula. Jadi lagu tu langgak butuk kereta orang satu hari pula. Duk kumpul duit nak nikah dia habis kot tu. Jadi kalau boleh kita memudahkan. Sebab tu orang ni Aziz Arwah dia mudah lah. Mau nak ambil anak aku 1000 riyal yang mana tu ya. Dia nak mudahkan. Nak dia boleh 1000 riyal. Tapi siapa nak masuk minta? Adalah orang tak berani masuk walaupun 1000. Sebab dia tengok kehebatan, kemampuan orang tu, kefakihan. Okey, baik. Dan disyaratkan mengetahui qadi akan qadar mahar. Syarat dia qadi mesti tahu akan qadar mahar misil. Sebab itu tuan-tuan, qadi-qadi di daerah di seluruh Malaysia, pertukaran hanya melibatkan daerah yang sama di dalam negeri yang sama. Dia tak akan tukar qadi di negeri lain. Sebab nak faham bi'ah suasana. Kalau kata kami di Kedah, kawan saya qadi ramai, sekejap Langkawi, sekejap Baling, sekejap Pokok Sena, sekejap Pendang. Dia main daerah yang sama, negeri yang sama. Daerah berbeza, tapi negeri yang sama. JAKIM tak akan buat pertukaran luar daripada kawasan sebab dia melibatkan urusan macam ni. Kerana setiap negeri dia tak sama dia punya keadaan dia, sistem dia, pernikahan. Sebab tu ini tuan-tuan kena tahu juga. Kita duduk pasal apa? Qadi duduk tukar sini dia tak pergi tanding ke? Tu untung siapa jadi qadi. Paling jauh pun negeri yang sama. Dan kawan saya seronok, dia kata dia kalau seronok duduk Perlis negeri kecil, tukar lagu mana pun boleh, tak payah pindah apa. Sebab negeri kecil, maknanya dia tukar daerah ni, dia masih duduk rumah tu juga. Kalau dia kata hak jajuh macam Pahang, dia kata Allah Ustaz, kalau kena Pahang, dia nak urusan pindah ranah anak sekolah, memang leceh. Kawan saya seronok, dia kata dia bertugas di Perlis, cukup syok. Sekejap daerah ni kecil, jadi duduk rumah yang sama bertahun-tahun. Untung situ. Okey, baik. Rupanya ada kaitan dengan benda ni. Adapun redha dua laki isteri dengan barang yang difardukan oleh hakim itu tiada disyaratkan dia. Bila hakim dah putuskan, hampa setuju tak setuju, dia tak boleh lah. Itu keputusan mahkamah, keputusan qadi. Atau hebat qadi dalam Islam tu. Saya tak boleh ni 500 sikit sangat ni. Dah dulu apa seorang pun tak sepakat. Dah tak mau sebut dalam akad, ikut aku nak letak apa. Maka qadi pun letak mengikut kadar mahar misil yang dia tahu kawasan daerah dia. Qadi ada data. Saya cerita minggu lepas kan, hak benang banyak, nilai dia lagu ni. Kebun getah banyak, nilai dia lagu ni. Hak kerja biasa-biasa, lagu ni. So qadi dia cukup faham. Kawan saya ramai qadi, memang dia bagi data.
Belah baling ni area jumlah dia, kadar dia banyak ni ya. Nah, belah pokok sena banyak ni, belah pendang banyak ni, belah yan banyak ni. Gitu. Langkawi banyak ni. Langkawi lagi mahal lah ni. Rakyat Langkawi dah cerdik menilai harta tanah. Dulu jual gitu-gitu lah tuan-tuan, kalau beli tanah Langkawi semua by kaki. Cerdik rakyat dia lah ni. Tak ada lah hang beli serelong seikat, no, by kaki. Sebab nilai harta tanah tinggi. Makna dia makin cerdik lah rakyat dia. Okay. So sahabat kita Haji Zul, selalu jemaah kita, dia banyak aset di sana. Dia beli tanah tuan-tuan, dia buat rumah, apa dipanggil tu, rumah bilik-bilik tu. Bukan satu nama lagi tu, hak masuk tu bilik aja tu. Bukan, kita masuk dia macam supermarket lah, dia macam apartment, tetapi dia satu bilik. Apa dipanggil, dia ada term dia tu. Studio. Jadi dia buat studio 8 unit, satu unit dalam 300 bulan, 400. Jadi itulah pendapatan di usia tua. Sebab dia kerja sendiri tuan-tuan, dia tak macam tuan-tuan ada pencen. So kerja sendiri dia kena plan, ada duit dia kena buat lagu tu untuk bekal dia, untuk support. Okey. Baik. Atau yang ketiga, dukhul oleh suami dengan isteri yang mafudhah mufawwadah, itu dahulu daripada difardu oleh suami atau hakim, maka wajib baginya mahar misil. Okey. Tuan-tuan, katakanlah ni cerita tak sebut mahar tadi, berlaku persetubuhan, dah akad nikah semua, berlaku persetubuhan. Bila berlaku persetubuhan saja, mahar tadi kena ikut mahar misil. Dah tak ada lagi dah nak tetap berapa-apa semua bagai, tak ada dah. Jadi perbincangan tadi sebelum berlakunya dukhul, berlakunya persetubuhan. Okey, bila dah berlaku persetubuhan, dia kena ikut mahar misil. Maknanya di sini suami tak boleh kira dah aku nak bagi berapa kat bini aku, dah tak boleh. Dia kena ikut mahar misil, iaitu kakak ataupun adik kepada perempuan tadi. Baik. Dengan dukhul diiktibarkan sebanyak-banyak mahar misil daripada ketika akad hingga sampai kepada waktu persetubuhan. Jadi maknanya sebanyak-banyak mahar misil. So dia tengoklah adik kakak dia tu berapa, ambil paling tinggi. Letih lagu tu. Jadi mudahnya sebut di ketika akad, selesai masalah. Ya tuan-tuan, tak ada pening kepala. Tapi inilah masalah, permasalahan yang kita kena tahu. Dan jika mati seorang daripada dua laki isteri, dua laki bini itulah, dahulu daripada difardu akad nikah, tiba-tiba meninggal, meninggal mana-mana lah, daripada dua laki, seorang daripada dua laki bini itu meninggal dahulu daripada difardu dan wati, maksudnya kemudian ataupun mati dulu sebelum berlakunya persetubuhan, wajiblah mahar misil kerana mati seperti persetubuhan pada tetap musammanya. Pada lain daripada tafwid, maka demikianlah wajib mahar misil pada tafwid, dan dikehendaki dengan mahar misil itu kadar barang yang gemar dengan dia pada seumpama perempuan itu pada adat. Baik. Jadi bila berlaku kes kematian, hukum tadi dia ikut hukum yang biasa balik. Hang sebut tak sebut, kalau berlaku kematian suami isteri sebelum berlaku persetubuhan, mahar tu kena juga sebab dah akad. Jadi dia tak boleh nak tarik balik, dia kena ikut yang tunai, yang asal yang sebut tu. Minta simpan lah nak, jangan berlaku lah. Tetapi takdir Allah kita tak tahu,
ya, akad nikah meninggal. Allah alam, benda ni kita tak tahu. Jangan berlaku lah. Allah pun adil, faham. Hanya kes tertentu, ya, aksiden kereta ke apa ke, itu kadang-kadang berlaku begitu. Ya. Kan ada diwarirkan. Saya di Kedah kot yang berkahwin, dia nak juga akad bini dia tu, walaupun bininya sakit kanser dah sampai tahap yang teruk, akad nikah juga. Lepas menikah tu saya rasa esok kalau lusa meninggal bini dia. Ya. Itu suratan takdir. Okay. Dan dia kata dikendaki dengan mahar misil itu sekadar barang yang gemar dengan dia pada seumpama perempuan itu pada adat. Dalam konteks ni kita tengok hal itu mahar misil kita ikut kakak atau adik kepada perempuan tadi. Pada adat berapa nilai dia? Okey, pada adat berapa itulah yang ditetapkan, diputuskan. Dan tiada bagi sekurang-kurang isi kahwin itu had yang tertentu, dan tiada pula bagi sebanyak-banyaknya had yang tertentu. Bahkan dhabit pada isi kahwin itu tiap-tiap sesuatu yang sah dijadikan harga, sama ada ain atau manfaat. Baik, dengar gelak. Ni cerita mas kahwin. Apa saja yang memberi manfaat, dia kata tak ada had. Untuk kes ni, untuk kes tafwid, untuk kes tafwid, untuk kes tak mau sebut ni, jadi tak ada had, asalkan sesuatu yang berharga, tiap-tiap sesuatu yang sah dijadikan harga, sama ada ain atau manfaat. Sama ada berbentuk fizikal, ain, upah nampak, cincin kita nampak, rantai kita nampak, kereta kita nampak, rumah kita nampak, gelang kita nampak, subang kita nampak. Ni ain. Dia kata ain, nampak. Atau dia kata manfaat, atau tak nampak tapi manfaat. Tu yang kita dah dengar mas kahwinnya mengajak surah Fatihah, mas kahwinnya mengajak surah Yasin, itu manfaat. Mas kahwinnya mungkin apa-apalah, ya, itu manfaat, pun boleh dijadikan sebagai mahar. Tu yang kita dengarkan disebut kadang-kadang dalam akad nikah kan. Dan mas kahwinnya mengajak surah Fatihah contoh, itu manfaat, bukan ain. Ain ada benda nampak. Jadi kata-kata mengajak surah Fatihah tu mungkin hak yang jadi calon suami kena kemas lah orang dia, ustaz lah kan, atau guru agama. Kalau dia pencarai juga tak boleh letak mas kahwin lagu tu. Ya, kita tengok lebih lanjut. Sahlah dijadikan ia isi kahwin. Sah, ya, sah. Dan harus ia berkahwin akan perempuan atas manfaat. Boleh kahwin dengan mas kahwin berbentuk manfaat, yakni isi kahwinnya itu manfaat yang tertentu, seperti mengajarkan perempuan akan Quran, contoh, ajak mengaji. Kemungkinan, tuan-tuan, ada tok guru minta menantu dia buat lagu ni. Dia tengok menantu dia ni anak tok guru boleh jadi, anak tok guru perempuan ni. Jadi tok guru ni tengok bakal menantu ni kira orang alim. Jadi mas kahwin, ajak anak aku mengaji sampai pandai. Walaupun anak tok guru lah. Okey. Jadi mengajak Quran. Dia tak sebut adakah satu Quran tu ke, berapa kata mi contoh. Kalau mengajak satu Quran tu, ni mas kahwin tu, mas kahwin jenuh nak habis, lagi tak habis tak boleh tidur dengan aku, sudah. Tu dia. Ni mungkin khatam 2 hari sekali, maksudnya boleh khatam 2 hari 3 hari sekali. Pasal apa? Lagi tak habis. Jadi ni dia buat contoh. Cuma kalau kita tengok kitab lama, tuan-tuan, penulis kitab lama, pengarang, dia biasa tulis serubuk. Serubuk ni 1/4 je. Itu biasa orang dulu buat.
Maknanya hang mengajak anak aku mengaji serubuk 1/4 surah Yasin, bukan Quran tu. 1/4 surah Waqiah, Al-Mulk. Jadi okeylah sikit. Kalau 1/4 surah Al-Quran, habis kenuri, habis semua pun saya rasa belum tentu habis lagi. Sebab mengajak di sini bukan mengajak baca gitu, mengajak tartilnya, mengajak tajwidnya, mengajak bagi faham, bagi betul sebut lah. Bukan macam kita mengaji hak express tak, mengajak bagi baca betul, ikut undang-undang ngaji Quran lah. Kan tuan-tuan belajar mengaji kan kita belajar tajwid, kita belajar makhraj huruf, betul. Jadi benda ni lah dalam pengajian Quran yang kita kena belajar tu, sebut bagi betul sifat huruf. Memanglah kalau kita cerita bab ni detail jenuh tak habis. Tapi memadai kita tahu yang basic-basic. Mana huruf ha sebut betul ha, huruf ha sebut betul ha, huruf kha sebut bagi betul huruf ha, huruf sin, huruf shin, huruf sa, kan, sa sebut ujung lidah. Jadi hak ni hak berkaitan dengan hak mengaji Quran. Jadi berat tu, nampak manfaat tuan-tuan, nampak macam mudah, berat. Makna kau zaman dulu tuan-tuan, dengan sifat malu lagi, kadang-kadang 2 hari tak sembang kan, 3 hari, 4 hari, seminggu tak sembang ni, nak ngajak lagu mana? Biar aku bagi duit mas kahwin, duit kereta, rumah, helikopter tak apa, suruh ngajak ni. Ni cerita dia. Okey, dia kata ngajak, mengajarkan perempuan itu akan Quran atau menjahit, jahit baju. Mungkin bakal suaminya adalah tukang jahit baju, ada banyak corongan. Jadi bila pak mertua tahu mendakan menantu aku ni tukang baju, tukang jahit baju, okey, mas kahwin hang hajak anak aku jahit sampai pandai, buat baju kurung ke, baju Melayu ke, baju apa ikut. So itu contoh. Ni pun ambil masa nak pandai juga ni, jenuh. Okey. Atau menyurat umpama dalailul khairat, menyurat, menulis, menulis contoh ataupun benda-benda baik. Ajak ni lah, macam ajak sekolah lah, ajak tulis, ajak baca, benda-benda elok. Bahasa tuan-tuan senang faham, ajak ABC. Tu senang faham. Kita tak tahu, mungkin dia dapat anak dara hulu mana tu, orang asli yang memang tak tahu mengaji, tak reti, buta huruf. Jadi kalau dia kata kat pak mentua dia, Tuan Haji bagi dia mahar, kita bagi dia manfaat, suruh dia ajak ABC dekat anak perempuan sampai dia boleh baca, boleh tulis, menguasai tri itulah, membaca, menulis dan mengira tu. Jenuh orang mengaji daripada tahun 1 sampai tahun 6, kita nak ajak anak tempoh tu jenuh. Bayarlah senang, carilah duit, bayar mahar, tak usah nak baik manfaat, jenuh pening. Okey. Dan seumpama Quran, fiqh, suruh mengajak hukum fiqh. Ni hak kita baca ni jenuh nak habis. Tapi maksud sini yang basic dalam bab fardu ain lah, bab taharah, bab najasah. Okey, ini yang basic, benda basic lah. Dia tak suruh ajak sampai ke buat muamalat apa semua tu. Yang basic lah, maksudnya tahu. Tok guru saya dulu tuan-tuan di pondok, dia waktu kami ngaji, dia pernah cerita, dia kata soalan pertama entum kena tanya dekat bakal isteri malam pertama, soalan apa dia kena? Tahu tak mani wajib? Ni Tok Guru dulu punya style. Dia duduk ngajak kami di pondok, dia kata ni soalan yang patut entum tanya pada zaujah masing-masing. Tahu tak mani wajib? Ni bab fiqh ni. Sebab dia kata salah hak ni salah semua, mana ibadat ni tak terpakai lah. Kalau mandi wajib bertaati, nak basuh semua pun tak kena apa semua, maka bila tak sah yang ni, solat tak sah, Quran tak sah, semua tak sah.
sebab tak betul yang asas. Tu soalan dia suruh tanya. Itu bergantung pada suami tadi anak-anak murid dia lah. Berani tak berani nak tanya. Kalau dapat bini ustazah, okey lah. Sebab tu kita nak kena didik. Maka benda macam ni tuan-tuan, mungkin dari sudut adab kita hari ni macam segan nak tanya, malu. Harap-harap dia tahulah sebab kursus kan, semua pergi kursus perkahwinan. Dia tuan-tuan, kursus ni dia tak sama macam praktikal. Kalau mani jenazah boleh praktikal, mani wajib mana siapa buat? Setakat duduk tengok lah ni tak ada orang buat kursus mani junub. Ada? Praktikal mani jenazah ada. Jadi kita boleh yakin ke dia ni tahu 100%? Buatnya kuku panjang tak masuk ayak, telah jenah. Kuku kaki kita duduk lagu tu panjang, bila jurus di atas, hak ni tak kena ayak tuan-tuan. Sebab itu bila kita wuduk, kita kena jari kita, jari kaki kena angkat kita biar ayak nitih atas ni. Ni cerita, hak ni tak cerita bab pusat, kena biar kena. Jadi nampak macam simple tuan-tuan, tetapi payah. Tu bila kata hajat fiqh ni jam, pening pengantin lelaki-lelaki tu. Okey. Kena pesan. Sebab itu benda asas. Walaupun diajak, kalau tak silap saya, silibus jaiz sekolah rendah, kalau mani wajib ni tahun 2 dah ajar. Tahun 2 darjah 2 sekolah agama, silibus mani wajib. Kerana apa dia ajak? Kerana period orang perempuan, budak perempuan kadang-kadang darjah 3 keluar dah 9 tahun. Sebab tu dia ajak darjah 2. Yang duk seronok gelak-gelak budak lelaki-lelaki, dia bukan tahu apa dia seronok ke tu. Jenis balik lambat. Sebab tu diulang tahun 4, tajuk tu ada lagi, diulang lagi supaya faham. Maknanya yang sebab dia kaedah mani sama ada hang janabah, hang haid, hang nifas, hang baladah, semua sama. Mani dia tetap mani wajib. Kaedah mani, so lebih kepada perempuan dalam bab ni. Okey, jadi mungkin boleh dibuat kursus mani wajib. Modelnya lelaki-lelaki okey. Kita perempuan buat tutup sebab melibatkan aurat. Dan hadis, mengajar Quran, fiqh dan hadis, dan syair yang harus boleh tu kira okey lah. Kena komposer lagu, okey ni okey. Payah juga tu nak kangen lagu apa semua tu, sebab dia nak yang harus lah, mana nasyid okey. Dan khat, hak ni ringan. Kalau kena hantaran macam ni ringan. Manfaatnya hajat khat ke anak aku, hajat tulis khat tulisan. Sebab dia kata anak aku ni tulis huruf ya Rabbi daripada dia kecil sampai dia keluar universiti. Memang pensyarah baca tak tahu. Pasal tulis huruf sangat. Mas kahwin ajak anak aku tulis bagi lawa. Khat. Ini tulis khat, tulis khat. Tak kiralah khat rakaah ke, khat wadih ke, khat nasah ke, khat apa kan. Ajak bagi lawa tulis jawi tu. Begitu. Dan lain daripada yang tersebut, daripada barang yang tiada diharamkan dia. Tak kira boleh belakang. Okey, janji benda tak haram. Sama ada mengajar Quran itu sekaliannya jam. Habis satu Quran. Okey. Saya hak Quran Haji Jamaluddin bagi tu dah khatam 2 kali lah. Sejak dia bagi tu saya khatam 2 kali lah. Tu pun sambil ruang baca daripada Ramadan hari tu. Maknanya sampai lah ni lah boleh lah. Tu pahala boleh kat dia jugalah sebab dia bagi Quran kat saya baca. Okey. Nak cerita nak menghabis tu lambat. Tu kira cepat kat tu sebab daripada Ramadan itu sampai lah dah 2 kali. Tak apalah. Cuma kalau orang biasa-biasa yang tak ada disiplin waktu, jenuh tuan-tuan nak baca. Atau mengajar Quran satu surah yang tertentu seperti Fatihah. Ni lega. Pendek.
Qul Allah lagi pendek, Inna A'tainah lagi pendek. Ni memang A lah. Ingat tak yang video Ustaz Syamsul debat? Kan dia cerita yang 3 orang pinak Minang yang dites oleh bapak budak tu. Hang nama apa? Hang baca Yasin. Hang nama apa? Dia suruh An-Nas dan sebagainya lah. Kena mamat tu nama apa tu? Yasin Baqarah. Apa yang dia kata, nama saya betul yang ni tapi orang biasa panggil Qul Huwallahu Ahad. Jadi baca Qul Huwallahu Ahad. Macam-macam. Ustaz Abdullah Khairi tu lah, Mina anak dia. Dia kata, geng-geng kami duk tanya lah, awak yang letak surah ni suruh budak lelaki ni baca. Dia kata, ni aku ingat pun. Maknanya dia ingat betul-betul hafal. So surah ni, so dia minta pasangan lelaki tu ataupun bakal tu baca surah ni. Tu belum nikah itu kena test lah. Bacaan. Atau kadar yang tertentu daripada surah yang tertentu, seperti serubuk daripada surah Yasin. Si Raba'i itu baca dia serubuk 1/4. Tuan-tuan yang baca Salbak ke, Sirbak ke, Sarabak ke, dia serubuk. Sin, Raba'i, rubuk 1/4 Arab. Ni kata Jawi lama ni pening tuan-tuan. Kalau tak reti jangan gagah baca. Habis pergi ke lain. Pas ke Thailand mana tu. Seperti serubuk, yakni 1/4 daripada surah Yasin. Contoh. Dan sama ada mengajar akan perempuan itu, atau akan sahayanya, atau anaknya yang kecil. Kalau janda lah. Anak yang kecil yang wajib atasnya mengajarkan dia. Wajib atas apa? Wajib atas lelaki tadi. Pengantin lelaki mengajak. Mengajak anak dia mengaji. Itu mahar dia, manfaat. Mengajaklah. Dan gugur setengah isi kahwin dengan ditalaknya dahulu daripada dukhul. Gugur setengah kalau bercerai dulu sebelum berlakunya persetubuhan. Dan melengkapi talak itu barang yang apabila diserahkan talaknya kepada isteri. Maksudnya menyebut lafaz talak dan bini dengar. Jadi jatuhlah talak. Okey. Atau ditaklikkan talak. Ini yang kita tengok lafaz taklik yang dibaca oleh pasangan. Apabila aku tinggalkan isteri aku selama 6 bulan tanpa nafkah, tanpa bla-bla, mengadu ia pada qadi, lalu diputuskan boleh fasah perkahwinan. So bila dia buat je terus berlaku benda tu atas aduan isteri. Contoh ya. Talak atas perbuatannya sama ada talak itu talak ba'in atau talak raj'i. Maknanya sama ada berlaku talak itu dengan sebab talak ba'in, talak yang tak boleh dirujuk, atau talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Talak ba'in ialah talak 3 lah. Maknanya suami tak boleh rujuk balik bini dia dah, kecuali bini dia kahwin dengan orang lain dan berlaku persetubuhan, diceraikan, baru dia boleh ambil bini dia yang kita panggil Cina buta. Jadi kita berhenti di sini dulu nah. Nombor 3 kita berhenti. Lagi banyak baca lagi takut tak faham lagi. Okey, boleh faham noh? Boleh noh? Alhamdulillah. Okey lah tu ngaji kita lama sikit gini okey dah ya. Mudah-mudahan baik yang baik pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qala wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم